Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Muka surat 31. Muka surat 31. Makna apa kai? Okay, kai yang diberikan oleh Ibn Hisham ni ada 3 jenis. Ada 3 jenis. Satu, kai bermakna kaifa. Makna dia bagaimana. Kai bermakna kaifa, jadi fa tu dihazafkan. Jadi kai saja. Dan banyak dia kata dalam kalam Arab yang buang harf. Macam saufa dulu kita belajar kan. Saufa. So dalam syair kadang baca sau saja. Kadang baca safa saja kan. Buang waw, ni buang fa. So kadang-kadang tu dalam syair dia tulis kai tapi makna dia kaifa, maknanya dibuang fa lah. Satu lagi kai untuk ta'lil. Ta'lil ni biasa kita dengar lah. Kai maknanya untuk kerana. So kai ni biasanya dia masuk dengan kai, dia baca kaima. So dia gabung dengan ma. Tapi yang ni jangan jumpa lah, kaima. Kaima, dia buang alif. So bila kita kata kai ni harfu ta'lil. Harfu ta'lil. Ta'lil mana kerana lah kan. So dia sama dengan li. Untuk, kerana, supaya. So li sama kai. Jadi dia huruf jar lah kan. Harfu jar. So harfu jar bila masuk ma ni ma istifham. Istifham. 5. Kenapa? Kerana apa? So 5. So biasanya kalau huruf jar masuk kepada soalan ma, dia azaf alif kan? Macam ma, tentang apa? Kalau ma ni makna apa? So dia baca, dia tulis, dia buang alif. Jadi amma yatasa. Jadi dalam teks kadang kita jumpa yang macam ni lah. Kaima tu dia tulis kaima tanpa alif. Sama juga dengan 5. Kenapa? Li kerana ma apa? Kerana apa? Kaima kerana apa? So kadang-kadang tu dia sektahkan. Mana berhenti untuk wakaf, dia guna ha. So ha kita panggil ha sektah. Jadi kaima akan jadi kaimah. Kaimah. 5 kenapa? 5. So ha ni kita panggil hasak. Halisak. Untuk wakaf. Okay, yang ketiga, contohnya ayat kita kata kaimah fa'alta hadha. 5 artinya 5. Kenapa? Fa'alta hadha. Why you did this? So yang ketiga, yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Yang ni makna an.
Yang mana? An. Oh, cuma satu lagi yang ni. Yang ni kai. Kai yang ni. So dia boleh masuk dengan ma istifham tadi. So dia boleh masuk dengan ma makna masdar. Masdariyah. Makna ma yang akan menukarkan fi'il selepas tu akan jadi makna masdar. Kemudian kadang dia masuk dengan an. Masuk an. An ni pun an masdar. Masdariyah. So yang ni pula kadang tu secara zahir nampak masuk. Ada sebut an. Kai, pakai an. Ataupun tersembunyi. Mudmaran. Tersembunyi. So kai ada kai saja. Tapi dia menasabkan fi'il mudhari'. So yang ketiga ni, dia tu sendiri makna an. Dia tu sendiri makna an masdariyah. So biasanya dia diiringi dengan li lah. Jadi baca dia likai. Likai. Sebab li kan huruf jar. Lepas kai ni biasanya fi'il kan. Likai yazhab. Agar dia pergi kan. Likai yazhab. So li ni huruf jar. So kai al-masdariyah. Al-masdariyah. So makna dia sama dengan li'an lah. Kerana. Sebab kalau tak ada li ni susahlah ayat macam mana tiba-tiba mari an saja. Okay, itu kesimpulan daripada apa yang dibahaskan oleh Ibn Hisham dalam tajuk kai. So kai ala salasati aujuhin. Ada 3 wajah. Ahaduhuma. One of the 3 sini ialah antakuna kai, dia tu isim. Mana kaifah lah. Dia tu isim yang diringkaskan. Isman mukhtasaran. Daripada kaifah. Sebenarnya ikhtisar kan buang fa. Kaqaulihi, seperti mana yang digunakan dalam syair. Kai tajnahuna ila salmin silmin. Dua-dua boleh baca. Dua-dua mana peace. Wa ma su'irat qatlakum wa laza al-hayjan tad ta'imu. So sini mana kaifah lah kan. Kaifah. Kenapa? How? Why? Bagaimana ni? Kaifah. Bagaimana kamu boleh condong untuk berdamai dengan pihak musuh? Kaif tajnahuna, condong untuk berdamai ila salmin ila silmin. Wa ma su'irat qatlakum, sedangkan belum lagi su'irat ni dituntut bela lagi, belum lagi dituntut bela, belum lagi dibalas dendam, belum lagi dibayar darah orang-orang kamu yang dibunuh. Qatlakum. So qatla ni kan jamak kepada qatil. Qatla. Mereka yang dibunuh ni dipanggil qatla. Qatla. Qatil jamak dia qatla. Mereka yang dibunuh, orang yang dibunuh. So ini qatil Nah, ini salah satu wazan fa'ilun yang bermakna, kalau wazan fa'ilun yang bermakna maf'ulun.
So dia tak ada muannah, tak ada muzakkar. Boleh dua-dua lah. Mana perempuan yang terbunuh itu panggil qatil. Qatil juga. Wa ma su'irat qatlakum. So dia kata kamu nak condong nak berdamai dengan mereka sedangkan dia kata kita belum balas dendam lagi. Belum lagi kita ambil darah. Belum lagi sebenarnya belum lagi dibunuh. Wa ma su'irat, belum lagi dibalas dendam terhadap mereka orang-orang kamu yang dibunuh. Walaza al-haijan. Laza ni api lah. Api haijan. Haijan ni harbun lah sini. Api peperangan. Tapi haijan sendiri bermakna benda yang berkocak, benda yang naik, benda yang bersemarak. Dan haijan. Walaza api kemarakan peperangan. Api kemarakan peperangan masih lagi kuat. Rimu mana? Kuat. Istadda. Yashtaddu lah. Tashtaddu. So di sini punya maksudkan dengan kai di sini arada. Sini salah aja. Sebetulnya arada. Nanti kalau kita tak mengaji ni susah. Tengok-tengok cari kamus macam mana ni. Kai ni kita belajar dalam nahwu, kai ni menasabkan fi'il mudhari'. So sepatutnya baca tajnahu. Nasab fi'il tajnahu. Nasab fi'il mudhari' dengan buanu. Tapi dikekalkan masa apa? Sebab makna dia tu bukan kai, makna dia kaifa. Jadi punya arada kaifa di sini. Dia maksudkan kaifa dan dia menghazafkan fa. Fa hazafa al-fa'a sebagaimana orang Arab guna kama qala ba'dhum saw af'alu. Dia maksudkan yuridu saufa af'alu. Makna yang kedua, kan tadi yang nak kata makna ta'lil. Makna kai yang kedua ialah antakuna kai jadi makna seperti. Bimanzilati ni seperti kedudukan lam. Bimanzilati lami, lam yang bermakna ta'lil. Lam makna kerana. Ta'lil. Dari segi makna pun sama. Dari segi amalan pun sama. So amalan dia menasabkan fi'il mudhari' dengan syarat ada an yang tersembunyi lah. Sebab dia harfu jar. So harfu jar mana boleh menasabkan fi'il mudhari'. Jadi oleh kerana itu kai ini seperti li juga. Hiya ad-dakhilatu. Dia masuk, kan tadi kita kata kai tadi dia akan masuk kepada ala ma istifham. So masuk kepada ma istifham. Jadi kaima. Maknanya 5. Wa hiya dalikha ala ma istifhamiyah. Ala ma istifhamiyati sebagaimana fi qaulihim dalam kata-kata orang Arab pada soalan tentang kenapa? Illah. Kenapa buat? Reason. Anil illah. Why? Kenapa kamu buat tadi? Kaimah fa'alta hadha. Kan tadi buat kaimah. Kaimah fa'alta hadha. 5 dia. 5 fa'alta hadha. Kenapa kamu buat? Kan ta ni ta bukan ta lah ni ha. So ha tu ha. So ha kita panggil ha saktah tadi kan. Tu wakaf. Kaifa. So asalnya kaima. Ataupun kai buah alif kaima dia. Bermakna 5. Bermakna 5. Yang kedua wahiyya dakhilah ala ma masdariyah. Semua sini ma masdariyah. Ini ma istifham. Istifhamiyah.
Contoh, ma masdari yati fi qawli syair. Contohnya dalam syair. Contoh-contoh ni sebab kita jangan jumpa benda macam ni. So benda ni sebut orang yang level tinggi ngaji bahasa Arab ni dia baca syair lah, sebab syair tu syair lah yang menunjukkan keaslian bahasa Arab. Tulis. Nak tahu bahasa Arab tulis itu syair. Siapa yang menjauhi syair, artinya dia menjauhi bahasa Arab tulis. Macam mana dia nak faham Quran kalau dia tak faham cara yang dibawa oleh standard Al-Quran. Al-Quran itu menjawab para syuara kan. Challenge para syuara. Fi qawlihi iza anta lam tanfa' fadurra fa innama yurajja al-fata kaima yaduzu wa yanfa'u. Baca sini wa yunfa'u. Kalau kau bawah tu lihat kaki tu yanfa'u. Kaifa yanfa'u. Ni dia kata budak ni nak jadi manusia. Kalau nak jadi manusia ni kamu kena, tanda manusia ni dia ada dua benda. Sama ada jadi jahat betul. Nak jadi baik betul. So kalau jadi baik ni kita semua terima lah. Kalau jahat betul ni kita ada harapan untuk bila dah orang nak jadi baik. Kalau dia macam tak betul kan, dari segi makna. Mana boleh jadi manusia ni ada dua je. Sama ada jahat ataupun baik. Itu tanda kemanusiaan. Iza anta lam tanfa'. Jika apabila kamu tidak memberi manfaat. Sebab dia kata dua je pilihan kan. Fadurra. Maka jadilah kamu orang yang memberi mudarat. Ini fi'il amal. Darra yadurru durra. Fa innama yurajja al-fata. Hanya saja diharapkan seorang pemuda ni kaima yadurruhu wa yanfa'u. 5 lah kan? 5 yadurruhu wa yanfa'u. So ma ni ma masdariyah. So kita kena tukar sini. Kai ni kai mana kerana kan? Li ajli. So masdar wal darra li ajli dur. Darb. Li ajli an-nafa' wan naf'i. So diharapkan seorang pemuda ni demi ataupun kerana dua perkara je. Kerana dia jahat, kerana kejahatan, kerana dia memberi manfaat. Memberi mudarat atau memberi manfaat. Ini kalamnya bukan tak sama dengan kalam nubuah kan. Kila ma sini makafah. Makafah. Apa makna makafah? So kalau makafah dia kata ma ni sekat. Sekat ni daripada beramal lah. Sekat. Sebab kalau kai sini beramal dia nak pada an kan. So ini akan menasakkan fi'il mudhari' lah. So sini dia kata kafah. Sebab apa? Sebab kita baca dengan rafa' tu saudara ada sekatan. Dia menyekat daripada kai beramal. Makafah. Tapi syarah-syarah dia tulis makafah ni hanya berfungsi bila selepas dia ni ada jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Sebab kai ni dia tak boleh masuk pada jumlah ismiyah. Dia masuk pada jumlah fi'liyah. So kalau tak ada ma ni, sekat dia. So supaya validnya jumlah ismiyah ada sini, so ma ni kena sekat ya. Kai ni kan. Kalau tidak, kai ni dia kena beramal. So mana boleh dia beramal kepada jumlah ismiyah. Jadi sini yang sebab dia kata kila yang kuat yang sini ialah ke ma masdariyah bukan kafah. Sebab kafah ni hanya pakai untuk jumlah ismiyah. Syarah bawah ni dia tak ada tulis kitab lain. Yang ketiga, kai yang tadi kan kai masuk kepada ma istifhamiyah, kai boleh masuk kepada masdar, kai yang bermakna li ni kan. Li ajli ataupun li ajli. Kerana demi.
So dia boleh masuk kepada istimah ba, dia boleh masuk kepada masdar, satu lagi dia boleh masuk kepada ala an masdariyah. Ini yang biasa kita belajar dalam nahwu lah. Dia masuk kepada an masdariyah. So an tu sama ada nampak ataupun tak nampak. Masuk kepada an masdariyah yang tersembunyi, mudmaratan. Keadaan dia tersembunyi. Yang ni yang biasa dalam nahwu kita belajar. Nahwu ji'tuka, aku datang kepada kamu untuk kan? Kerana ingin memuliakan kamu. So, supaya kamu memuliakan aku. Kai tukrimani. Jadi, sedangkan kai ni ialah huruf jar tadi. Li. So, li mana boleh huruf jar masuk kepada fi'il? So, mestilah ada an yang menjadikan fi'il jadi isim. Tukar jadi masdar. Barulah sah huruf jar ni masuk kepada isim. Sebab tu dia kata sini, in case kamu takdirkan selepas kai ni nasab. Tukrimana ni dinasabkan oleh an. Iza qaddarta an nasba bi an. Kamu takdirkan fi'il tu dinasabkan dengan an. Wasalis. So yang ketiga. Makna kai yang ketiga. Kai yang pertama makna kaifa. Kai yang kedua makna dia li. Kai yang ketiga ni makna an. So dalam i tu pun dah ada li an. Tapi yang ni tak. Dia tu sendiri an dah. Dia tu sendiri dah an. Tak perlu takdir lagi. Memang dia tu bermakna an. So wasalih an takuna kai bimanzilati, dia sama dengan kedudukan an. So an ni an masdariyah. An masdariyati, dari segi makna pun sama, dari segi fungsi ataupun amalan pun sama. Amalan wa makna. Contoh, fi nahwi likai la ta'saw, ayat Al-Quran. So Allah kata tidaklah apa yang menimpa kamu, musibah yang menimpa kamu di muka bumi ni, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Maknanya apa semua yang berlaku pada manusia ni di muka bumi, semua yang telah ditetapkan dalam kitab. Min qabl nabra'aha ay nakhluquha. So kami menciptakannya juga. Semua tu Allah dah plan dah. Inna dzalika 'ala Allah yasir. So ini musibah. Nikmat pun sama jugalah. Wa yuqalu fi ni'mah kadzalika. So kamu boleh buat ayat ni untuk nikmat pun sama. Apa nikmat-nikmat yang ada atas muka dunia ni, yang ada pada kamu juga, Allah lah yang buat. Ya, daripada azali. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Yang demikian itu mudah untuk Allah. Likailah ta'saw. So kamu ada pengetahuan tentang tu supaya likailah kan, kai supaya kaila ta'saw, supaya kamu tidak bersedih. Likailah ta'saw ala ma fatakum, jika sekiranya kamu tidak menerima apa yang sepatutnya kamu rasa kamu harus terima. Wala tafrahu bima atakum, dan janganlah kamu bergembira sangat dengan apa yang kamu terima tu, sebab benda tu memang yang Allah beri. So mana sini likaila ta'saw, mestilah sebab apa dia kata kai ni sini kena makna dia an. Kai sini makna dia an. Sebab tadi kan kita ada kai makna dia li. Sedangkan sini pun, sini li, sini dah ada li. Li satu. Lepas tu kaila. Kai. Lepas tu la. So ni huruf jar. So kalau kita kata ni pun huruf jar, masuk kepada huruf jar mana boleh? Tak boleh. So nak tak nak, lepas li mestilah isim. So isim tu ialah an. Barulah sah ta'saw tu dinasabkan. Ta'sawna sepatutnya kan?
binasakan dengan muannu oleh an supaya kamu tidak duka cita. Kenyataan ini diperkuatkan oleh wa yu'ayyiduhu. Boleh dia kata sah kita masukkan ganti kai sini kita bubuh an. Sihatu hululi. Masuk an di tempat kai. Mahallaha. Satu reason dia boleh kita masuk ganti masuk an. Yang kedua, wa annaha law kanat harfa ta'lil. Kalau kita kata kai itu huruf ta'lil, kai itu juga makna li. Sini pun makna li dah. Li lah pula. Lam yadkhul alaiha harfu ta'lilin. Tak bolehlah pula dia kata lam yadkhul alaiha harfu ta'lil. Tak bolehlah kalau kita kata dia huruf ja, maka dia dimasuki oleh huruf ja. Lam yadkhul alaiha harfu ta'lil juga. Ta'lil sama ta'lil. Wa min zalika, termasuk dalam likaila ni, ataupun termasuk dengan makna an sini, qauluka ji'tuka kai tukrimani. So kita baca kai tukrimani. Mestilah kai ni an. Cuma li tu dihazafkan. Jadi ayat dia ji'tuka kai tukrimani. Tukrimani. So kai di sini kita makna dia memang an lah. An. So kalau dia makna an, artinya ada harfu jari hazafkan. Sebab an dia mesti berserta dengan li lah. Dan juga wa qauluhu, firman Allah Ta'ala pun sama juga, termasuk dalam ni, kai la yakuna dulatan. Supaya zakat apa semua beri kepada fakir miskin tu, semua harta tu supaya dia jadi dulatan. Mana harta tu boleh berpusing-pusing dalam masyarakat. Kai la yakuna dulatan. So harta rampasan perangan apa semua tu, maaf Allah apa yang Allah berikan kepada Rasul, maaf Allah ala rasulihi min ahli al-qura. So banyaklah harta rampasan perangan Allah Rasul dapat tu yang Allah berikan. Walillahi walir rasul walidil qurba. So ada yang jadi harta fight. So Allah perintahkan Rasul diberikan kepada siapa-siapa kan. Diberikan fakir miskin dan semua tu. Mana ada dalam pembahagian tu harta rampasan perangan tu diberikan kepada semua kan. Supaya harta tu tidak berlega di sekitar orang kaya sahaja. Kan? Dulatan bainal aghniyan. Dulatan artinya mutadawilan. Dawala yudawilu. Tadawala yatadawalu tadawulan. Sekeling di sekitar orang kaya. So kedua-dua ni kita takdirkan ada li. Idza quddiratil lam qablaha. So semuanya kena takdir sini ada li. Likai la yakuna, agar tidak. Yang sini agar kamu memuliakan aku. Fa illam tuqaddar, kalau kamu takdirkan ada li situ, fahiya ta'liliyatun jarratun. So dia akan jadi, kai ni akan jadi makna li. So bila ada li kena takdiran lah. Takdiran. Tadi takdir sebelah sini. So kalau kai itu bermaknaan, takdir dia kena ada li. Kalau kai ni bermakna li, takdir dia kena ada an. So wajibu hina izin, dikala itu wajib idmaru, ni buat tak ada. Idmaru menyembunyikan an ba'dah.
So yang ni ada, kita boleh i'rab masing-masing lah. Tengok selera kita lah nak i'rab macam mana. So kalau kai ni kita kata dia makna huruf jali, so kita takdirkan nanti dalam i'rab kita sebut ada an yang dihazafkan. So kalau kai itu kita kata dia bermakna an, so kita kata takdirnya ada huruf ja yang dihazafkan. Contoh. Tapi dia kata ada juga dalam syair, satu syair, dua-dua kemungkinan. Dua-dua kemungkinan. Maknanya kai ni boleh bermakna li, kai boleh bermakna an. Wa misluhu fil ihtimali. Fil ihtimalaini. So ada dua ihtimal yang atas tadi boleh dipakai dalam syair ni. Qauluhu. Kata penyair. Aradta likaima antatira biqirbati fatatrukaha. So antatruka lah. So sini fatatrukaha ni makna an di sini. Fa'an tatrukaha. So kamu nak terbang, dia kata. Kamu nak terbang bawa aku punya arata li an. Arata li an. So an kita ada dua kan? So kalau kita kata li sini ma zaidah. So li ma zaidah. So an li an. So la ni pun takkid. La takkid je. Dua-dua la dan la takkid. Nanti kita tengok. So sini mana arata agarlah. Kamu ingin agar kamu terbang. Bawa bersama aku punya kirbah, kantung. Beg lah, beg musafir. Beg yang beri, beg apa tu, beg kantung kulit kan. Beg kulit, kirbah. Membawa kirbah aku. Dan kamu juga agar kamu, lepas tu kamu pergi tinggal dia. Fatatrukaha. Kamu tinggalkan dia dalam keadaan dia tu syannan. Jadi lama situ. Syannan. Jadi kulit ni kirbah juga, tapi kirbah yang sudah syannan. Syannan tu mana kantung juga. Tapi maksud dia sini syannan. Syannan ada, biasanya kita jumpa syannan makna kantung juga kan? Kantung juga. Tapi dalam Qamus tulis, syannan ada dua makna. Satu syannan makna kantung, satu lagi syannan makna kantung yang sudah lusuh. Sebab ditinggalkan lama jadi lusuh. Syannan. So kamu tinggal dia di satu tempat di Sahara, Baidak. Baidak, Sahara yang balqa', yang terbiar. Yang tak ada orang pergi situ. So Baidak pun Sahara juga ni, Baidak, Sahara. Semua Arab ni, dia guna atas dasar pertimbangan yang berbeza-beza lah. Kalau Sahara, kalau Baidak, kenapa nama Baidak tu Sahara? Kerana perkataan Bada tu, Bada artinya sesuatu mati. Jadi sesuai lah orang yang pergi tanah Sahara ni, yang orang nak mati lah. Tak akan kembali lagi. Tanah yang tepat yang kemungkinan orang akan mati di sana. Ini penyair ni tak tahu kenapa dia kata. Dia kata kat siapa. Sebab wa yaqulu inna ma aradta an ta'khudha. Mu ni nak curi, nak ambil kantong aku ke? Aradta an ta'khudha qirbati allati fiha ma'i. Ada air, kamu nak rampas ambil. Kemudian kamu buat lagi dia, wa tazhabu biha bi sur'atin. Kemudian kamu campurkan dia. Lepas kamu minum, kamu campurkan dia di situ. Kemudian dia jadi lusuh di satu tempat yang tak ada lagi tanah, orang yang hidup, tak ada lagi tumbuh-tumbuhan yang hidup. Tak ada lagi manusia di situ. Ini mungkin dia nak marah kepada perampok-perampok.
Okey, sekarang ni boleh dua-dua macam mana tu? Boleh pakai untuk dua-dua. So, kai situ boleh bermakna kai ta'liliyah. Ditakkidkan oleh lam. Sini mana li. Sini pun ni takkid. So, bolehlah li masuk kepada an kan? So, ma tu ma. Ma situ ma zaidah. Wa ma zaidah. Baru bolehlah. Kalau tidak, tak bolehlah. Kalau kita kata sini pun masdar, sini pun masdar lagi, masdar lagi. So, ma tu ma zaidah. So, bolehlah huruf jar masuk kepada an, masdariyah. So, li ni untuk takkid. Satu lagi, au kita kata kai imma masdariyatun muakkadatun, yang ditakkidkan oleh an. Yang ditakkidkan oleh an. So, kalau kita kata sini kai masdariyah, kai mana an? So, an dia kena masuk li kan? Betul dah, li an. Cuma bagi an pula. So, dia kata an yang ni an. So, an muakkid. Muakkid yang mentakkidkan an yang. Ini terpaksa kita irab macam ni sebab tu Arab syair ni dijumpai, dideklamasikan, dia ambil dulu lagi daripada orang Arab yang asli yang bercakap Arab fasih. So, tak boleh kita nak buang dia. Jadi kena beri taklil yang sesuai supaya kaedah yang dipakai itu boleh diamalkan di sini. Okay. An wala tazharu an ba'da kai. Selepas kai biasanya an tu tak zahir lah. Tak ada. Macam tadi kan, ji'tuka kai tukrimani. Mana ada an? So, an tu biasanya kalam nasar, kalam biasa. So, dia tak zahir melainkan dalam darurah syai'iyah. An ba'da kai illa fi darurati syai'. Contohnya dalam syair, sepatutnya sini, kai ni makna, kai di sini makna li kan. So, selepas li tu kena ada an. Kalau dia makna li, tak perlu lagi ada an lah. So, kalau masuk an tu, artinya dia atas keperluan syair. Faqalat akullan nasi asbahta manihan lisanaka kaima an taghurra wa takhda. Ini kekasih perempuan dia. Kekasih dia marah kat dia ni. Kamu ni pandai main kata-kata. Kamu nak tipu kan? Nak tipu semua orang. Aku tak masuk. Aku tak terberdaya dengan kata-kata manismu. So, faqalat, berkata kekasih dia. Asbahta, kamu jadi manihan, memberikan kullan nas, kepada setiap manusia. So, adakah kamu ni jadi nak berikan kepada setiap manusia? Ini maf'ul yang pertama. Manihan maf'ul yang pertama dia yang ni, kullan. So, manihan kamu memberikan setiap manusia lidah kamu. Ini maf'ul yang kedua. Maknanya asbahta tamnahu. Kamu jadi memberikan setiap orang lidah kamu. Kan lidah dia manis kan? Pandai memujuk, pandai apa semua. Adakah kamu buat begitu tu kerana ni kan? Adakah kamu beri kepada manusia lidah kamu? Supaya, lihat, supaya antagurra, supaya kamu tipu. Tagurra dengan takdak ni sama. Supaya kamu menipu mereka. Jadi an di sini, an masuk an kepada kai bermakna li. Biasanya tak dizahirkan, tapi dizahirkan di sini kerana ini untuk menyeragamkan wazan syair. Apa lagi dia kata sini? Wala tazaru an ba'da wa anil akhfash bawah ni. Wa anil akhfash. Daripada akhfash, ini pandangan ni, pandangan akhfash. Satu pandangan akhfash dia bagi, satu lagi pandangan kufah. Tu muka surat 37. Ini yang kedua. So, daripada akhfash. Satu, akhfash. Kemudian satu nanti, daripada pandangan kufas.
Kufah. Dia kata anna kai selama-lamanya jarrah. Anna kai jarratun. Kai ni huruf jar je. Maknanya kai ni layak jadi li je. Li ataupun li aja, li ajli. Wa anna nasba ba'daha an zahiratan bi an. Lepas tu bila li kan mesti nak kena ada an kan. Huruf jar nak kena ada an. Sebab biasanya kai ni lepas dia tu fi'il. So bila fi'il tak bolehlah masuk dengan huruf jar, mesti kena ada an. So dia kata wa anna nasba, bahawa yang menasabkan fi'il selepas an, selepas kai ba'daha, wa anna nasba ba'daha, yang menasabkan fi'il selepas an, selepas kai ialah dengan an zahiratan. An yang disebut ataupun tidak disebut. Mudmaratan. Jadi pandangan dia ditolak. Wa yarudduhu, ditolak oleh kenyataan nahu ayat Al-Quran Azim. Macam mana kamu nak i'rab ayat Al-Quran ni? Likaila ta'saw. Likaila ta'saw. So dia kata huruf jar. Kalau huruf jar ni li pula. Jar masuk pada jar. Mana boleh kan? Melainkan darurah syair tadi kan kita kata ta'kid lah apa semua. Fa in za'ama, tadi kan kalau dia kata ta'kid. Kalau dia kata ta'kid, macam kita tadi dia kata ta'kid. Tak boleh lah. Syair ni kadang-kadang dia syaz. Mana boleh benda yang syaz tu nak mengadili benda yang sesuatu yang fasih. Quran tu paling fasih. Tu tak boleh diadili oleh syair. Fa in za'ama, kalau dia berpegang dengan pendapat bahawa anakai di sini anakai ta'kidun lilam. So kai ditakkidkan oleh lam di sini. Ka qaulihi. Dia kata boleh tak dalam kalam Arab lam ni 2 kali takkid. Lili ada. Ada contoh syair. Fala. So fa ni harfu istifnah, harfu isti'naf. Permulaan. Wa ni sumpah je dah, wallah demi. So la tu zaidah. Jadi ayatnya fala terus. Fala. Maka demi Allah la yulfa, la yujad, tidak ditemui, la yujadu dawa, la yujadu dawa, tidak dijumpai dawa, dawa'u. Dawa, obat. Obat itu maknanya mahabbah lah. Kasih sayang, cinta. Dia kata kaum ni dengan aku ni memang tak boleh masuk. Aku nasihat yang macam mana pun tak boleh. Tak terima. Jadi tak ada obat. Mahabbah tak ada. Kita nak beri mahabbah kat dia tu, tak masuk. Nasihat dan sebagainya tak masuk. So, la yulfa dawa. Lima bi. Bagi apa yang ada pada aku. Wala lima bihim. Tidak juga bagi apa yang pada mereka. Ni. Wala lilima. 2 kali ya. Wala lilima bihim. Tidak juga dengan apa yang mereka ada. 2 huruf jar kan? Lilima bihim. So pendapat dia tu rudda, ditolak. Kerana Quran yang fasih, bi'anna al-fasiha, fasih ni dia boleh kias, al-makis. Maksudnya kita boleh jadi kaedah yang boleh dikias kepada ayat-ayat yang lain. So Quran ni, la yukharraju, tidak boleh kita takhrijkan dia, maknanya kita tak boleh keluarkan reason menggunakan ala dalil syaz. Ala syaz. Takhrij yang bukan takhrij hadis. Kalau takhrij maksudnya kita keluarkan reason. Kalau kufah pula kan, akhfas kan dia kata hanya layak jadi huruf jar saja, kai. Kalau kufah pula hanya layak jadi nasab saja. Maknanya hanya an sahaja. Sedangkan awal-awal Ibn Syah kata kadang boleh an, kadang boleh li. Wa yarudduhu wa 'anil kufiyyina,
annaha nasibatun. Dia hanya bermakna sebagai penasab saja selama-lamanya. Daiman. Wa yarudduhu, ditolak pendapat dia dengan kata-kata Arab kaimah. Kan orang Arab guna kaimah. Kaimah. Makna dia kenapa? So kai ni makna li. Kaimah. Kama yaqulu lima. So lima maknanya lima. Why? So kaimah lima juga kan? So lima orang tak tulis lah, kalau maknanya dia tulis gini, lima. Buang alif. Ma kalau masuk huruf jar akan dibuang. Bima. Ma kalau istifham lah, bima. Kenapa? Dengan apa? So apa sini dia akan tulis bima. Sebab nanti dia takut tukar dengan ma tu, ma yang bukan makna istifham kan. So kalau bima ni dia automatik istifham. Tapi kalau amma tentang apa, so mesti makna apa, bukan makna soalan, makna allazi, anilladzi. Apa yang? Tentang yang lah sini, tentang yang. So boleh jadi bertukar kan. Di otak kita nak pernah fikir ni istifham ke tak. Jadi kalau kita tulis tanpa alif, khusus untuk soalan. Dan ditolak oleh kata-kata penyair. Wa yarudduhu qawlu Hatim. Hatim ni dalam apa? Dalam Hamasah. Abu Tamam fil Hamasah. Okey, syair ni dia menunjukkan dia ni pemurah sangat. Dia sangat pemurah. So aku duduk rumah di padang pasir, tapi aku mesti menyalakan api supaya musafir-musafir ni nampak mari. Kemudian aku masakkan dia. Masakkan dia untuk dia. Kemudian aku ada anjing. Aku biarkan anjing aku di luar menyalak-nyalak supaya orang yang tersesat-sesat ni dia akan dengar suara anjing tu dia mari rumah aku untuk makan. Sebab tu orang Arab dia hospitality dia lebih kan daripada zaman Badui lagi. Awqadtu, aku menyalakan nari, api aku. Kai. So kai agar kan, yubsara, dilihat. Bukan agar-agar lagi. Dia kata apa tadi? Ini ditolak lah. Ditolak. So kalau sini kai, kita kata agar kan. So kalau dia kata sini an, tadi dia dakwa sini an je. So mana boleh selepas an masuk huruf jar? Sepatutnya kena li dulu huruf jar baru masuk an. So aku nyalakan api aku agar cahaya dapat dilihat. Cahaya api tu, dau'uha, yubsara, dilihat. Kemudian aku keluarkan anjing aku, wa akhrajtu kalbi. So wa akhrajtu, ni refer kepada anjing. Ni hal keadaan ni. So aku keluarkan anjing aku dalam keadaan anjing tu duduk dalam rumah. Dakhilu kan. Wa huwa dakhiluhu fil bait. Aku keluarkan supaya dia menyalak supaya orang di luar, orang-orang yang sesat itu mendengar suara dan datang ke rumah aku untuk menjadi tetamu aku. Jadi tak mungkin di sini kita pakai an dapat ditolak oleh pendapat kufah kerana syair ni buat macam ni kan. Tak mungkinlah kalau kamu kata kai ni kai bermakna an. Dia anna lama al-jarri. Kerana lam jar ni dia pun tidak boleh pisahkan la tafsilu, duduk di tengah-tengah. Bainal fi'il, antara fi'il dengan nasab dia sini. Nasab fi'il dengan kai. Wa ajabu, tapi orang Kufah ni jawab balik. Untuk yang pertama, ajabu anil awal. Awal mana? Kaimah ni, kaimah. So kita kata kaimah ni, kita kata kai ni makna li kan? Li dengan ma. Kenapa? Dia kata tak? Dia kata kai ni makna an. So macam mana nak keluarkan makna an? Dia kata boleh keluarkan. Kerana asal kaimah ni dia kata bi'anal asla kai, asal dia ialah kai taf'alu maza. Kemudian dia kata hazah-hazah lah. Azaf, yani kai taf'ala lah.
agar kamu buat. Maza, apa itu? Kaimah mana? Maza kai taf'ala. Apa yang agar kamu buat, supaya kamu buat. So, taf'ala maza, so dia kata buang yang ni, kemudian buang yang ni, tinggallah kai dengan ma. Ibn Syah kata banyak sangat buang-buang-buang macam ni. Kan? So, wayal zamuhu, lazimlah akan jadi wajib banyaknya hazaf, kasratul hasfi. Wayal zamuhum kasratul hasfi. So, Arab tak suka banyak sangat hazaf. Dan juga mengeluarkan ma istifhamiah daripada asal kedudukan ma ni. Al-istifham kan sadarah. Ni mari duduk ujung, mana boleh wa ikhraju ma al-istifhamiyati anis sadar. Al-istifham bahasa Arab dia kena duduk depan, hal ke, a ke, maza ke, soalan tu duduk depan. Kita panggil sadar, sadar, fungsi dia. Ni kamu tak belakang. Ini kamu telah menterbalikkan uslub Arab. Kemudian kamu hazah pula, wa hasbu alifiha fi ghairil jar. Fi ghairil jar. Okey, sekarang ni kaimah kita baca kan? Kaimah. So kaimah ni asalnya kaimah. Sebab ni wakaf. So kaimah. So kamu terima ni. Artinya kamu terima dia macam ni. Asal dia. So maknanya kamu buang alif. Asalnya kaimah tu dia kaimah. Kamu baca kaimah. Kaimah ni tu yang kaimah. Kamu buang alif. Sedangkan dalam kalam Arab satu aja reason boleh buang alif. Bila adanya huruf jar. Ni kai ni kita kata tadi dia huruf jar boleh lah sebab dia mana li. So 5. So kalau kamu kata dia ni kai ni mana an. So mana dia boleh membuang ma ni? So hasbu alifiha fi ghairil jar. Bukan pada huruf jar. Tak boleh juga. Yang kedua pula, yang ketiga wahasbul fi'li al-mansub. Buah ni fi'il mansub ni. Sedangkan amil ada. Ma'a baqai dalam keadaan kekalnya amil dia. Amil nasab dia. Itu tak sabit dalam kalam Arab. Duduk amil aja ada. Biasanya amil yang kita hazafkan, makmu ada. So semua yang kita sebut tu tiga tu wa kullu zalika lam yasbut. Tak sabit dalam kalam Arab. Naam. Okay, sekarang ni dia kata dalam Bukhari ada. Ada maknanya amil ada, kaimah. Amil ada. Tapi makmul tak ada. Yasjud. Yasjudu. Dalam Sahih Bukhari kaima yasjudu. Cuma problemnya teks asal Bukhari kebanyakan nuskhah memang sebut pun kaima yasjudu. Kemungkinan teks yang ada pada Ibnu Hisham ataupun teks yang Ibnu Hisham buat panduan, sama ada dia ambil daripada Muradi ke ataupun dia ada teks yang sendiri, kemudian dia bandingkan dengan teks yang lain. So dia kata teks yang tak ada yasjudu ni, ni seolah-olah boleh jadi bukti ni lah kan. Dia kata pandangan ni pandangan yang syaz lah. Kalau sabit lah kes macam ni. Sebenarnya memang tak sabit pun. Manuskrip kata-kata ada perkataan yasjudu. Naam, ya dia kata waqa'a fi sahih Bukhari. Memang terdapat pun dalam sahih Bukhari dalam kitab, dalam pentafsiran dia tentang hari kiamat. Tentang hari kiamat, tapi mentafsirkan ayat Al-Quran wujuhun yawma idzin nadhira. Hari kiamat dia kata wajah-wajah pada hari itu nadhira, tunduk kan. Tunduk di mana sujud lah. Nadhira. So dalam Bukhari tulis fayazhabu. So hari kiamat ni semua dalam masa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang kafir ada,
Ahli kitab ada, musyrik ada, orang mukmin ada, mukmin berdosa, mukmin tak berdosa ada semua. Jadi bila Allah datang, ya ada yang sujud, ada yang tak sujud. Ada yang boleh sujud, ada yang tak boleh sujud. Yang muslim sendiri, yang kafir tu dia awal-awal lagi dah. Problem. So yang mukmin ni, maknanya yang takabur, solat-solat tapi takabur, riaan, tunjuk kepada manusia. So bila waktu tu semua sujud bila kerana dia tak boleh sujud. So fayazhabu, mereka dia pergi kaima yasjud. Sepatutnya kan kaima yasjud. Fayaudu zahruhu. So orang yang berdosa tadi pergi untuk sujudlah agar boleh sujud. Tapi fayaudu zahruhu, tapi nak sujud tapi kembali balik belakang dia. Tak boleh nak sujud. Tunduk bangkit balik. Tunduk bangkit balik automatik. So fayaudu zahruhu tabaqan wahidan. Jadi tegak aja, tak boleh nak sujud. Ini untuk orang yang riak lah. Fayazhabu liyasjuda. Fayazhabu kaima yasjuda. So kaima tu mana liyasjuda. Dia cuba nak sujud tapi tak percaya sujud. Orang lain boleh sujud. So Ibnu Hisham dia hurai atas ni, fayazhabu kaima. So perkataan yasjuda tak ada. Setengah teks yang Ibnu Hisham. Fayaudu. Dia sebut sini Bukhari mentafsirkan ayat yang mula-mula wujuhu yauma idzin nadhirah. Dia bagi hadis yang panjang lah. So hadis yang panjang tu adalah perkataan ni. Fayazhabu kaifama fayaudu zahruhu tabaqan wahidan. Kemudian dia tafsir oleh kerana tak ada sujud sini, dia tafsirkan sini kata Ibn Hisham kaifama yasjuda. Jadi kalau kih macam ni dia kata kalau ada wa huwa gharibu jiddan. Sangat pelik, la yahtamilu al-qiyasa alaihi. Tak boleh kiaskan kepadanya. Jadi hasiah-hasiah bohong memang tunjukkan bahawa ini kemungkinan Ibn Hisham tengok teks orang lain lah, teks Muradi ke apa kan. Atas dasar tu lah dia buat. Oh, okey, tambah sikit Iza qila, ada orang kata, jika disebut jitu, aku datang ni supaya kamu litu kerimani kan, tak guna kai kan, guna tiri. Baca dengan nasab tu kerima ni, nasab. Jadi siapa yang menasabkan dia? Li ke an? An ke kai? Sebab kai pun bermakna an juga kan? Kita ada li. Yang menasabkan dia ni siapa? Menasabkan mudhari'. An ke ataupun kai? Sebab kai pun bermakna an juga. Penasbu dia kata sini bi an. Nasab di sini dengan an yang disembunyikan. Mudmaratan. So sini ada li an. Tukrimani. Tapi seorang ahli nahwu dia Abu Sa'id, dia mengharuskan jawaza qauna mudmar yang tersembunyi itu bukan an tapi kai. Tapi walau bagaimanapun yang pertama yang ni an yang tersembunyi lebih aula lah. Li'anna an lebih tamkin, lebih kuat. Li'anna an amkanuan fi amali nasab. Fi amali nasab jika dibandingkan dengan yang lain, min ghairiha. Sebab itulah dia lebih kuat. Fahiyya aqwa untuk kita tajawuz. Fahiyya aqwa ala tajawuzi fiha bi an ta'mala mudmaratan. Sebab dia kuat, maka kalau disembunyikan, maka dialah yang adanya dibanding yang lain. So fahiyya aqwa ala tajawuz. Tajawuz maknanya kita buat kemungkinan. Fiha bi an ta'mala mudmaratan. Wallahu a'lam bissawab.